Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak sambung satu lagi tajuk yang kita sambung minggu lepas tajuk syirik. Hari ini kita nak sambung syirik. Tajuk syirik muka surat 103. Hari itu kita dah tahu dah, kita dah belajar dah pada minggu lepas apa dia maksud dan dalil-dalil syirik dan apakah hukum kita melakukan syirik. Nauzubillah. Hari ini kita nak tengok pula apakah pembahagian syirik. Syirik ni ada berapa jenis? Ustaz ada sebut dulu. Syirik ada satu syirik jali, satu lagi syirik khafi. Apa dia tu? Baik, tengok muka surat 103. Syirik jali. Nampak syirik jali? Syirik jali ialah mempercayai atau mengaku bahawa adanya Tuhan lain selain Allah atau menyembah selain Allah yang esa. Syirik jali dikenali juga dengan syirik besar. Syirik jali ni dia syirik, dia sembah lain daripada Allah secara terang-terang. Asyik dia sembahyang sembah Allah, tiba-tiba dia sembah benda lain. Dia sembah pokok, dia pergi sembah apa ke nama batu besar. Tu nama dia syirik jali. Contoh keadaan yang membawa seseorang kepada syirik jali, menyembah berhala. Terang berhala ni apa? Patung-patung. Dipanggil berhala. Saya dulu sembahyang apa kita, lepas tu dia pergi sembah berhala. Dia sembah matahari. Tengok matahari. Ni semua benda-benda yang syirik yang kita kata tak ada tapi ada orang yang buat. Auzubillah. Sembah bulan atau lain-lain, meminta doa dan pertolongan selain Allah. Tak? Macam kamu pergi lautan, nampak pokok besar, pokok tolong perkenankan, macam-macam minta. Ada orang macam tu tengok dalam TV kan, dia orang berlakon dalam cerita banyak, kadang-kadang tunjuk yang apa itu. Jangan buat apa itu. Tu semua syirik jali, syirik besar. Syirik besar yang terang-terang dia sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang dia sembahyang, tapi dia sembah juga. Dia minta juga pada busut yang besar. Dia minta juga pada pokok yang besar. Macam-macam. Dia minta seolah-olah pokok besar tu ada keramat. Seolah pokok besar, batu besar belakang rumah dia tu boleh beri ke dia sesuatu. Itu maksud syirik. Dia pun minta kat batu. Itu nenek moyang batu. Kenankanlah permintaan cucu. Tu semua tu perkara syirik jali. Syirik yang besar. Akibat orang yang mengamalkan syirik jali, apa jadi kalau kita beramal benda macam itu? Dia percaya lain daripada Allah yang memberi kekuasa. Contoh kadang-kadang ni Tok Bomo. Ni gambar Tok Bomo. Dia sembah apa? Kerana dia sembah jin. Dia percaya pada jin yang memberi pertolongan pada dia. Sebenarnya apa yang berlaku tu ikut kehendak Allah. Kan jin tu hantu tu yang buat. Tu pun syirik juga. Dia percaya lain daripada Allah. Dia percaya apa? Percaya jin yang boleh beri bantuan pada dia. Jadi dia apa-apa minta pada jin hantu. Perasap dan sebagainya. Nak panggil jin hantu tu tolong dia. Jangan. Tu perbuatan dia syirik. Yang kesan dia apa? Merosakkan akidah kita nombor satu. Rosak apa? Rosak akidah. Akidah ni apa? Akidah ni pegangan kita jadi rosak. Maka kita kadang-kadang risau dan takut bila akidah kita rosak. Akidah ni apa? Ikatan diri kita dengan agama tu. Yang kedua, hilang pergantungan dengan Allah. Macam mana tak hilang? Dia dah percaya jin hantu raya, busutnya, pokok besar tu yang beri tolong ke dia. Akhirnya dia minta pada tok dukun yang berkawan dengan hantu. Akhirnya dia minta pada pokok besar yang dia yakin pokok besar tu boleh tolong dia. Dan dia lupa berdoa pada Allah. Lepas tu, di lama-lama dia semayang beri doa pasal dia tak minta pada Allah. Dia nak minta pada benda lain. Itulah orang yang syirik jali. Berdosa besar dan dimurkai Allah. Dosa besar. Allah marah pula tuan-tuan. Adik-adik dirahmati Allah. Dan kekal dalam api neraka.
Ui, kekal dalam api neraka. Allah Ta'ala tak ampun tau dosa orang yang syirik ni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah Ta'ala tak ampun dosa orang yang melakukan syirik. Okay, boleh faham tu syirik jali, syirik yang besar. Jangan sesekali kita terlibat dengan syirik jali. Pergi ke kubur-kubur lama, pergi sembah kubur, minta nombor ekor. Ada tak? Ada. Itu semua syirik jali. Dan satu lagi, syirik khafi. Syirik khafi, jenis yang kedua. Syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah. Syirik ini dikenali juga dengan syirik kecil. Dia buat bukan kerana Allah, tapi kerana selain kepada Allah. Contoh ni, abang ni dia semayang ni tak, mak mesti puji aku depan adik-adik sebab rajin solat. Kenapa kita semayang? Pasal kita nak mak puji. Kerana Allah ada, tapi kerana mak juga, ataupun kerana sesuatu benda yang lain. Maka ni dipanggil sebagai syirik khafi. Kita nak buat apa mesti lillahi ta'ala. Usalli fardhu maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala tu dipanggil kerana Allah semata-mata. Dipanggil kerana Allah secara mutlak. Mutlak ni semata-mata Allah. Kita puasa, nawaitu sawma ghadin an adai fardhu syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Semua lillahi ta'ala. Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Kenapa lillahi ta'ala? Kita buat mesti kerana Allah semata-mata. Jangan lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita ada kerana nak tunjuk-tunjuk ke orang kita nak rajin semayang, nak tunjuk pada orang yang kita nak rajin sedekah, apa kamu sedekah, nak bagi orang nampak kita ni baik, maka itu tanda-tanda orang yang melakukan syirik khafi. Takutlah bila kita tengok macam tu. Kadang-kadang banyak kita terlibat dengan perkara-perkara yang apa itu. Seterusnya kita tengok keadaan yang membawa seseorang kepada syirik khafi. Riya. Apa benda yang menyebabkan seorang terjadi syirik khafi? Pertamanya riya dalam ibadah, iaitu melakukan sesuatu ibadat bukan kerana Allah semata-mata. Seperti seorang melakukan ibadat kerana mahu pujian atau tempat dalam masyarakat. Termasuk awak belajar patutnya kerana Allah, tetapi kita kenapa ikut kelas online? Pasal takut mak marah. Takut kerana mak tu pun kadang-kadang boleh menyebabkan kita termasuk dalam orang yang syirik khafi. Kerana tu dia jadi dua kerana. Kerana Allah ada, tapi kerana mak marah, kerana tu semua-semua tu. Semua-semua tu menyebabkan kita boleh terjatuh di dalam syirik khafi. Jadi ibadat macam mana yang baik? Ibadat yang hanya kerana Allah semata-mata. Bukan kerana mak suruh semayang, bukan kerana ustaz suruh buat kerja sekolah, tapi kita yang nak buat kerana apa? Allah suruh belajar, Allah suruh semayang. Kerana Allah. Kalau mak tak marah pun kita tetap juga semayang. Ustaz tak suruh belajar pun tetap kita nak belajar. Pasal yang suruh sebenarnya Allah, yang suruh sebenarnya Nabi. Kita tengok akibat orang yang mengamalkan syirik khafi. Kalau dia selalu buat kerana lain daripada Allah, yang pertama menghapuskan pahala amalan. Allah, kamu tolong orang tadi tu penat, tak dapat pahala apa. Tak dapat pahala apa kerana pahala tadi dah terbatal dengan sebab kita riak, kita nunjuk-nunjuk ke orang. Suka menerima pandangan orang lain. Suka menerima pandangan orang lain. Dia kira pandangan dia je. Pasal apa? Dia ada niat lain. Orang yang kerana Allah ini, kalau orang tegur, dia kata, tak apa. Ada orang yang dia buat kerana lain, orang pun tegur. Orang tegur, kamu semayanglah cantik-cantik. Aku janganlah baca apa itu. Tak ada, aku saja nak baca kuat-kuat juga. Nak tunjuk kat depan-depan orang kot semayang betul-betul kat depan orang lalu. Janganlah buat apa itu, semayang dah kat dalam bilik. Ada lah nak semayang depan lah. Siapa? So, niat dia nak nunjuk ke orang, bukan dia niat kerana Allah. Maka dia tak nak terima pandangan orang. Pasal dia ada niat, ada udang di sebalik mi.
menimbulkan permusuhan dah kali. Pakat-pakat berjadi memusuh pasal orang kata kita kata orang. Pasal kita buat bukan kerana Allah, kerana orang. Dibenci masyarakat. Ngapa benci? Orang tahu dia ni sebenarnya derma tadi bukannya ikhlas pun. Tapi dia nak tunjuk yang dia tu baik sangat. Maka itu nama dia syirik khafi, bahaya ya. Dan mudah berputus asa. Kenapa mudah putus asa? Pasal dia nak buat kerana manusia, bukan kerana Allah semata-mata. Kerana manusia. Bila kerana manusia, bila dia tak dapat apa yang dia nak, orang tak puji dia dengan kebaikan dia. Orang tak puji dia, dia buat main baik, kuasa dapat nombor 1. Tengok-tengok tak ada majlis hari anugerah. Tak ada orang kata tahniah, maka dia pun malas nak belajar betul-betul. Apa ada orang kata tahniah pun. Pasal apa? Pasal dia belajar tadi tujuan dia nak orang puji dia dapat nombor 1. Jangan apa tu. Kita baca sikit dah. Tawaran kaum musyrikin Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi sekumpulan musyrikin Quraisy yang meminta Nabi mensyirikkan Allah. Pada suatu hari dia orang datang nak suruh Nabi sembah lain daripada Allah ni. Apa tu? Nak jadi syirik. Mereka meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar memeluk agama mereka dan menyembah berhala selama setahun. Kemudian kembali memeluk agama Islam semula. Apa ni wahai Muhammad? Setahun je kamu sembah Tuhan kamu, dan setahun pula kami pula sembah Tuhan kamu. Mereka juga berjanji akan memeluk agama Islam dan menyembah Allah selama setahun. Kemudian mereka akan kembali semula kepada agama nenek moyang mereka. Tukar-tukar Tuhan. Tahun ni kita sembah Allah. Tahun depan kita sembah Tuhan kamu pula wahai Muhammad. Tapi kita tukar-tukar. Kaum musyrikin Quraisy ini juga berjanji akan menghadiahkan harta yang sangat banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan baginda orang yang paling kaya di Mekah. Juga bersetuju jika bersetuju dengan permintaan mereka. Kalau Nabi setuju setahun sembah Allah, setahun kita sembah Tuhan mereka, Nabi Muhammad pun sembah Tuhan mereka, kami akan bagi rata pada Nabi. Jadikan Nabi orang yang paling kaya di kota Mekah. Ni janji orang kafir Quraisy, musyrikin Mekah ni. Perbuatan kaum musyrikin Quraisy ini menyebabkan baginda menjawab dengan tegas, aku memohon perlindungan Allah daripada mensyirikkan Allah dengan yang lain. Kemudian Allah menurunkan surah Al-Kafirun sebagai menjawab permintaan kaum musyrikin Quraisy yang melampau. Akhirnya bila dah diajak begitu, Nabi nak tak? Nabi kata tak boleh. Lalu turun ayat surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak mahu menyembah Allah yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma abattum. Dan aku tidak akan beribadah secara kamu beribadah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu pula tidak mahu beribadah secara aku beribadah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Ini yang berlaku pada Nabi. Ditawarkan, Nabi tak terima. Kenapa? Ayat Quran ni Allah suruh Nabi cakap begini pada orang kafir, kamu agama kamu sembah Tuhan kamu, kalau tak sembah Allah, aku akan tetap sembah Allah. Kamu agama kamu, aku agama aku. Nak cerita apa?
walaupun ditawar dengan begitu banyak harta, tetap Nabi tak mensyirikkan Allah. Baik. Syirik ialah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Oleh itu kita wajib menjauhi perbuatan syirik yang boleh menyebabkan rosaknya akidah. Okay, boleh faham? Bila rosak akidah, maka akan menjadikan kesan pada kita dalam hati kita, adik-adik. Okay, wallahu alam. Kita jaga amalan kita. Jangan syirik jali pun jangan, syirik khufi. Syirik khufi pun jangan. Syirik jali apatah lagi, syirik khufi ni apa? Kita jangan buat sesuatu lain daripada Allah SWT. Mesti ikhlas kerana Allah semata-mata. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.